Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam Sembang Laman bersama saya, Mariam Syukur, editor majalah Impiana bersama Abang Ed. Siapa lagi? Assalamualaikum. Apa Khabar di sana? Pemarana? Khabar baik. Apa khabar Pemariam? Minta maaf. Assalamualaikum kepada semua peminat-peminat Sembang Laman. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. InsyaAllah. Okay. Hari ni paling best Abang Ed. Hari tu kita dah Ya. bersembang pasal pokok ada bau. Dia boleh Ya, jadikan aromaterapi. terapi. Aromaterapi, boleh redakan tekanan. Kali ni kita nak bermain dengan warna. Dalam laman pun sebenarnya ada elemen-elemen warna sebenarnya. Ya, Bukan sebelum tu Pemariam sekejap. Saya pun alhamdulillah dapat respon yang baik daripada penonton. Dia ada share dekat Facebook dia orang, dia ada kadang ada PM saya, memang dia terkejut yang kesum tu ada aroma yang baik. So memang lepas tu dia kata memang betul lah 5 purut ni memang dia wangi, tapi kita kena pecah-pecahkan dia. Dan alhamdulillah ramai yang bagi respon yang baik lah. Sebab apa, dengan perkongsian kita mengenai untuk pengetahuan you all juga, tuan-tuan dan perempuan, peminat followers Impiana, kita bincang ni based pada topik yang you all juga suggest. Lepas tu kita sembang secara santai saja. Saya santai je. Apa yang nak tahu tentang laman, insya-Allah Abang Ed akan kongsikan dan Abang Ed akan cuba kupaskan untuk anda. Okey. Pagi ni yang bestnya sebab Abang Ed nak sentuh tentang warna dalam kita berlaman ni. Dia kata warna semula jadi yang boleh dapat daripada laman anda. Betul ke? Sungguh ke tidak benda ni? Jom kita tengok apa Abang Ed nak kupas dan bercerita dengan dalam sembang laman kita pagi ni. Mungkin okey, jom. Boleh kita sembang. Kita sembang je. Kita tengok dulu Abang Ed punya yang Abang Ed sharekan dengan saya ni. Okey. Okey. So untuk topik kita pada pagi ni iaitu pewarna semula jadi dari laman. Pewarna semula jadi laman ni apa benda ya, pewarna semula jadi ni? Betul ke laman kita ada pewarna-pewarna semula jadi ni? Untuk apa pewarna semula jadi ni? Nak buat apa? Kalau tengok Abang Aid punya background tu, nampak tak? Semua sebut-sebut pewarna. Sebut-sebut pewarna tu, semua pertanaman tu. So, okey. So insya-Allah kita akan cuba. Okey, tajuk ni pun ada pembaca peminat yang request. Okey, sebab apa sekarang ni musim PKP, macam aktiviti yang mereka ada buat kat rumah daripada kebun untuk menghilangkan stres. Ada yang memasak, ada yang macam-macam menggunakan buat perniagaan, pelbagai jenis perniagaan online ke semua. Kadang ada yang buat masakan tu dia buat nak bagi corak warna lain sikit, dia akan buat di luar kebiasaannya. Contohnya nasi warna kelabu. Okey, dah makan nasi warna putih, kita buat nasi warna-warni pula. Nasi warna-warni. Nak tarik marketing, nak tarik punya strategi pemasaran dia kan. Okey, so nasi warna kelabu tu bukan nasi kelabu kan. Nasi warna kelabu tu pakai pewangi warna apa? Takkan nak pakai watercolor pula kan? Tak kan? So kat sini kita share mengenai pewarna semula jadi dari laman. Okey, next Puan Mariam. Next slide. Kenapa dia slide kita ni tak bergerak ni Abang Ed? Okey. Connect so boleh insya-Allah. Dia berdebar-debar nanti. Okey, back break. Dia kadang-kadang bila pagi-pagi okey. warming up ni macam ni lah. Alright. Okey, so tuan-tuan dan puan yang kita hormati dan kita sayangi, pembaca, peminat-peminat Sembang Laman ni kan. Okey, setiap tumbuhan kat muka bumi ni banyak memberikan manfaat dan faedah kepada kita. Ada yang menyumbangkan aromaterapi, ada yang menyumbangkan oksigen, ada yang sebagai teduhan kepada kita kan. So ada yang menjadi sumber makanan kepada kitaran hidup makanan. Orang kata biodiversity change, web biodiversity kan. So itulah daripada tumbuhan. Okey. So kepelbagaian fungsi etnobotani dapat diterokai. Okey, saya nak terangkan kat sini apa maksud etnobotani. Etnobotani adalah yang tanaman yang kita gunakan yang berkaitan dengan pengetahuan dari segi budaya dan tradisi masyarakat. Itu maksudnya etnobotani. Etno daripada perkataan etnik. Botani daripada tumbuhan. Apa tumbuhan-tumbuhan yang ada related dengan etnik-etnik yang ada di seluruh dunia. Itu maksud etnobotani. Okey. So etnobotani ni memang
Orang kata memang trend yang dah lama dipraktiskan. Okey, dia macam kita siasat tanaman tu apa relevan dengan suatu etnik. Itu maksud dia. So kita dapat terokai fungsi etnobiologi tanaman tu untuk pembuatan, pemprosesan dan juga bahan perindustrian. Nampak tak? Besarnya fungsi tanaman. Mungkin kemungkinan besar ada di rumah kita ataupun di sekeliling kita, di komuniti kita ataupun di kawasan kita, pokok-pokok yang kita gunakan untuk perindustrian. Banyak sebenarnya. Okey. So contohnya kalau nak buat bantal, pakai pokok kekabu. Kan? Okey, nampak tak? Bantal pakai pokok kekabu, macam-macam. Okey. So dari tanaman juga boleh menghasilkan pewarna. Okey, pewarna ni banyak-banyak fungsi tanaman ni macam-macam yang saya dah explain tadi. Tanaman juga boleh menghasilkan pewarna. Pewarna yang banyak digunakan dalam industri pembuatan, perubatan, kosmetik terutamanya. Okey, kesihatan, wangian dan pelbagai lagi. Okey. Bila sebut pasal topik kita pasal pewarna, bila kita sebut pasal warna, sebab apa pewarna-warna ni terhasil daripada pigmen tumbuhan yang dah dikaji oleh pengkaji. Kebiasaannya ada 4 jenis pigmen je. Flavonoid, carotenoid, chlorophyll dan betaline. Ini 4 pigmen tumbuhan ni, warna tumbuhan ni memang dah dikaji oleh pengkaji-pengkaji dah. Saya cuba menyampaikan kepada tuan-tuan, pembaca peminat-peminat MPANA semua, apa benda yang 4 ni. Okey. So semua ni mempunyai pewarna semua jadi ni pula, dia mempunyai manfaat kepada kesihatan kita. Okey, dapat bantu mengurangkan pelbagai penyakit. Dengan warna saja, tapi dengan syarat semua jadilah. Jangan ada yang sintetik. Okey. Right, so itu keindahan tanaman yang ada di sekeliling kita, insya-Allah. Tanta ada kat rumah kita. Rumah saya pun ada pewarna gak. Alright. Okey. Next. Okey, kenapa kita nak sembang pasal pewarna semua jadi ni? Okey, sebab pewarna semua jadi ni dia dah dipraktiskan dari dulu lagi. Kita punya nenek moyang kita, atuk-atuk kita, keluarga-keluarga kita dah praktiskan lama dah. Okey, so mereka bukan nak buat satu makanan, mereka tak pergi dalam zaman dulu kan, mana ada kedai dulu kan. Mereka hanya menggunakan tanaman-tanaman yang rasa okey, diambil kat laman mereka. Okey, so lepas tu mereka proses secara semula jadi, bukan secara sintetik. Sintetik ni maksudnya campuran-campuran bahan kimia lah. Okey, so warna-warna semua jadi dia sangat berkhasiat dan tinggi mineral dia. So apa kita ambil direct daripada tanaman kita. Kita dah tahu khasiat dia. Okey, lepas kita ambil warna tu kita jadikan dia sebagai kita punya pewarna. Okey, so bagus untuk kesihatan sebab apa kita totally menggunakan secara organik, secara semula jadi dan kita dah belajar dulu, kalau boleh saya cakap jangan gunakan racun kimia berlebihan, baja yang berlebihan untuk tanaman kita. So kita dapat gunakan fungsi itu tanaman tu balik dan bagus untuk kesihatan. Samping itu juga nanti saya explainkan kesihatan dari segi apa. So pewarna dalam masakan, pewarna sebenarnya juga digunakan dalam masakan, minuman, air warna biru, air warna merah, air warna hijau, air warna kuning. Macam-macam, kalau pergi pasar malam, pasar tani, ke pasar-pasar apa, dia akan benda ni menarik minat. Okey, air warna biru tu bukan dia pakai watercolor, dia pakai pokok yang telang kan. Okey. So pembuatan dan juga perubatan dan juga pembuatan produk. Produk apa kita nak warna biru, produk apa kita nak warna kuning, produk apa kita nak gunakan warna orange. Okey. Puan Mariam, kalau kita pergi kedai kuih kan, kedai kek kan, macam-macam kek ada orang tempah. Kek Spiderman, kek orang animasi, kek macam-macam karakter kartun yang warna pelbagai warna. Agak-agak apa pewarna yang mereka gunakan? Kebanyakannya mereka gunakan pewarna-pewarna yang dibenarkan, yang mendapat kelulusan daripada halal, sijil halal semualah kan. So dari mana pewarna tu dapat dia terhasil? Daripada apa? So itu daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tu pula, sebab tu kita cakap tumbuh-tumbuhan tu pula kemungkinan besar ada di laman kita tak tahu. Itu kita nak sharekan dia. Kita sebab kadang-kadang bila kita bila macam tadi bila Abang M menyentuh mengenai pewarna dalam masakan minuman, bila kita pergi ke pasar pasar tani, atau yang paling saya tangkap sekali bila Abang M cakap itu, bila kita pergi bazar Ramadan lah. Kan tengah-tengah puasa, kala-kala air, kuih semua terang benderang. Menarik kita punya intention, nak kita minat ni. Alamak, air tu warna biru, warna hijau cukup lah. Biasa di luar kebiasaan warna kan.
Tiba-tiba Tapi kita nak buat tak apa? sedar sebenarnya pewarna tu datangnya daripada tumbuh-tumbuhan. Ya, betul. Tidak dinafikan ya Abang Ed, sebab sekarang ni banyak yang menggunakan macam Abang Ed kata bahan-bahan yang mungkin bukan daripada semula jadi. Sebab selalunya saya ambil contoh satu, macam pokok pandan, bila kita buat kuih, kita nakkan colour hijau, elemen warna hijau tu. Katalah kita buat kuih ketayap, warna hijau dia tak diorang kata tak terang. Hari ni Abang Ed nak bagi tahu macam mana menggunakan warna-warna yang macam tu. Daun pandan boleh buatkan kuih anda nampak berseri dan juga dia lebih berkhasiat dan orang kata baik untuk kesihatan tubuh badan kita daripada kita gunakan pewarna-pewarna yang makanan yang ada banyak dekat luar sana tu. Dalam masa yang sama sebab apa kuih ketayap tu dia warna hijau. Kan? Kuih ketayap. Okey, ada juga sekarang ni yang panggil roti jala pelbagai warna, betul? Purple, tengah trending viral tu Abang Ed. Lepas tu yang bestnya pula, kalau roti jala tu warna hijau, dia rasa dia adalah warna hijau, unik. Lepas tu dia ada aroma pandan. Itu yang uniknya tu. Macam nampak pokok jugalah. Pokok bekas. Abang Ed macam nak mengajar kita masak ya pagi ni. Sebab macam pokok kan. Pokok dia bukan sekadar bagi teruhan kepada kita. Pokok pun menghasilkan bunga untuk aromaterapi. Pokok juga boleh menghasilkan boleh membuatkan bantu kita pelbagai fungsi. Sama juga tanaman dengan pewarna ni bukan sekadar mewarnakan tanaman, mewarnakan kuih kita contoh tadi tu, dia boleh memberikan aroma ekstra kepada kita. Okey, Puan Mariam. Okey, kita next slide insya-Allah. Kita tengok kat sini. Dia ada pigmen, klasifikasi warna dari pigmen tumbuhan. Okey. Pertama sekali flavonoid. Flavonoid ni dia lebih kepada cenderung kepada warna apa? Yang menghasilkan penghasilan warna apa dari tanaman kita. Biasanya dia akan penghasilan pada warna merah, biru, purple ataupun ungu dan juga kuning. Okey. So tanaman-tanaman yang dia punya fungsi sebagai antioksidan yang baik. Antioksidan dia oksidas barang-barang yang kemikal-kemikal yang ada di badan kita yang tak dia perlukan. So dia membantu. Okey, dia membantu meneutraliskan badan kita insya-Allah. Okey, so carotenoid ni sangat famous. Carotenoid ni biasanya keratin. Okey, dia lebih pada cenderung kepada warna kuning, orange dan juga merah. So dia membantu, kalau ada kajian ni membantu nak mengurangkan risiko penyakit berkaitan mata dan juga sebagai anti kanser. Kegunaan untuk anti kanser. Okey, so klorofil memang satu je lah. Memang ada jus klorofil, ada klorofil ni memang biasa produk macam pil yang klorofil yang warna hijau kan. So klorofil dia memang of course untuk kepada warna hijau. Dia punya kajian mengatakan baru dia boleh membantu menyiapkan kulit dan mengurangkan bau badan juga sebagai anti kanser. Okey, so betadine. Betadine adalah biasanya dia akan cenderung kepada warna merah, kuning, ungu dan serta oranye. So memberikan unsur yang memberikan warna merah biasanya dekat yang biasa kita gunakan dalam tanaman, dalam masakan ubi beetroot. Lepas tu tapi susahlah nak ni barang pun benda tu pun agak tough juga nak menjaganya, tapi orang boleh gunakan roselle, nampak tak? Saya sendiri pernah buat jus roselle sumbangkan dekat majalah Impian suatu ketika dululah. Mana tahu lepas ni Abang boleh buat balik. Maknanya roselle ni terletak dia jatuh bawah kelompok betadine lah ni. Betadine. Mana yang ada menyumbangkan warna merah dekat bentuk flavonoid dan ada unsur betadine. Kalau macam saya pernah study vitamin yang terdapat kat pasaran dekat Malaysia, dekat negara kita lah kan. Kalau tengok nutrient content ni kan, dia akan tulis ada flavonoid, ada unsur carotene, ada untuk betadine. Lepas tu kalau warna hijau, kalau pil tu warna hijau, klorofil. Kalau pil tu bukan warna hijau, dia tak tulis klorofil. Sebab apa? Dia nak mention kat sini pigmen-pigmen yang benda-benda ni yang disebut dalam vitamin tu, kalau ada sebut 4 benda ni, maksudnya mereka vitamin tu datang daripada sumber-sumber tumbuhan yang mengandungi yang kaya dengan warna-warna yang mewakili pigmen flavonoid, carotenoid, klorofil dan betadine kat situ. So macam saya lah, kalau macam kami keluarga saya kan, kalau saya akan pergi membeli satu vitamin tu, kita akan tengok unsur-unsur yang menghasilkan vitamin. Kita akan lebih prefer vitamin tu unsur daripada tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan, insyaAllah. Okay? Alright. So ini antara tanaman. So ni tanaman,
kalau ikutkan pelbagai banyak jenis tanaman yang mempunyai unsur-unsur boleh menjadikan pewarna semula jadi. Tapi Abang Ed cuma nak tekankan tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita. Kita nak appreciate kat laman kita. Mengatakan, oh rumah aku ni tanaman aku, nak rumah aku ni tanaman kunyit. Rupanya kunyit ni bukan untuk masak, bukan untuk makan saja. Dan kunyit juga boleh dibuat sebagai pewarna. Itu yang kita nak appreciation kita tu. Jadi kita akan appreciate laman kita. Bila kita appreciate laman kita, kita akan jaga, kita akan sayang, kita akan membelai sebelah-belainya kita punya halaman. Okey, nampak tak? Okey, so slide ni warna kuning. So apa dia akan mewakili tanaman yang memberikan unsur warna kuning. Okey, so warna kuning biasanya pokok yang ada kat sekeliling kita lah kan, dia banyak. Okey, pokok kunyit ataupun turmeric. Nama saintifik dia Curcuma domestica. Okey, fungsi etnobotani. Fungsi etnobotani dia adalah etnobotani tadi, etnik dengan pokok yang sebagai anti radang, pewarna semula jadi, bantu sistem pencernaan, seimbangkan hormon, antioksidan, anti stres. Biasanya kalau tanya dengan Mak Bidan, yang menjual jamu ada yang juga jual jamu kunyit kepada sistem dalaman wanita dan juga dermatologi. Dermatologi ni adalah sistem membaiki kulit, berkaitan dengan kulit lah. So kita tengok daun dia kita boleh guna, buah dia kita boleh guna. Cuma kalau kita nak hasilkan, kalau tengok ada serbuk kunyit kat situ, dia warna kekuningan sikit, warna orange, gold, warna keemasan sikit. Cuma kalau kita nak gunakan dalam tanaman, dalam makanan, dia akan ada mengeluarkan bau. Okey, saya nak share sikit. Ada satu tanaman yang menghasilkan boleh membuat pewarna jadi warna kuning ataupun warna kuning keemasan. Tapi memang tak ada dekat Malaysia, tak tanam dekat Malaysia, tapi menjadi pujaan satu dunia. Agak-agak apa? Pewarna tanaman tu namanya saffron. Saffron. Saffron, sorry. Saffron. Itu yang orang bila buat masakan Arab lah ni, Arab Timur Tengah. Mahal. Betul. Tak nak saffron kan orang kata tengah salah satu elemen yang perubatan yang terbaik kan. Kalau kita tengok ada lebih kurang antara tanaman yang sunnah Nabi katanya, saffron. Tapi tanaman tu memang berada dekat negara-negara Asia Barat macam negara-negara Arab. Tu memang banyak. Saya pernah menikmati saffron. Sebab saya punya classmate tu datang daripada Iraq. Saya pernah. Memang mahal. Tapi memang kuning betul. Memang makanan-makanan Arab tu memang kuning. Itu tapi tak ada susah nak tanam kat dekat nak dapat kat kita punya negara kan. Ada pun mungkin kita boleh serbuk lah mahal. So nampak tak kat sini dengan kunyit tu sendiri kita boleh proseskan dia serbuk dan kita boleh gunakan untuk pelbagai air warna kuning, jus dan juga untuk kita punya perubatan pewarna. Ada tak mana tahu nanti lepas akan datang biasanya bedak sejuk warna apa Puan Mariam? Bedak sejuk warna putih. Warna putih. Kita dah tukar yang kita tukar warna kuning pula. Jadi variasi. Bedak sejuk saya special. Sebab apa? Saya ada menggunakan bedak sejuk yang original, bedak sejuk warna kuning daripada kunyit, bedak sejuk warna biru daripada pokok telang. Nampak tak? Marketing strategi. Unik. Nampak tak dekat situ? Abang Ed dah bagi dekat anda point sikit. Sebab tu saya nak tambah sikit Abang Ed. Memang betul Abang Ed. Sebenarnya kan bedak sejuk kalau kita dah buat dengan kunyit tu, yang mana-mana ada jerawat tu memang boleh kecut lah. So bedak sejuk tu warna kuning kan. Jadi bedak sejuk tu dah warna kuning. Di luar kebiasaan biasanya warna putih. Betul. Jadi orang nak sentiasa nak mencuba. Macam tadi nasi putih, nasi kuning, nasi hijau, nasi kelabu, nasi biru semua. Nasi merah kan. Orang Malaysia ni alhamdulillah dia suka mencuba dan dia suka membantu sama kita. InsyaAllah. Okey, tu warna kuning Puan Mariam. Okey, next slide. Okey, next. Okey, ini warna biru. Ni common. Ni warna biru. Warna biru memang nak tak nak, memang inilah tanaman yang digunakan. Okey, fungsi etnobotani dia merangsang memori. Okey, warna biru ni bagus sebab bunga telang ni pula, pokok telang ataupun blue pea vine ni, Clitoria ternatia, saya pun dah share yang cerita yang lama mengatakan bunga produktif, nampak tak? So, dia pewarna semula jadi dan dia boleh membantu menyuburkan rambut dan dia antioksidan dan juga dia anti stres dan juga dia juga boleh melawat ulcer. Okey, Puan Mariam, you ambil bunga ni, you jangan terus guna. Okey, you kena keringkan dulu. Okey, saya belajar dengan pakar pengamal perubatan jugalah, yang pengamal perubatan tradisional. Daripada kawan saya daripada bangsa Cina dan juga bangsa Melayu. Okey, so dia kata jangan ambil yang fresh. Okay, keringkan dulu.
Keringkan dulu, lepas tu dah kering, lepas tu kita letak dalam air, nak minum direct pun boleh. Dia tak ada rasa, dia tak ada rasa. Saya pernah minum, memang ada kat peti saya tu. Dia tak ada rasa. Lepas tu you bayangkan, pokok bunga telang ni dari segi etnobotani dia, apa dia? Orang Kelantan of course nasi kerabu, betul? Betul. Kalau pergi kawasan Melaka, Baba dan Nyonya, saya ada kawan classmate saya juga, Baba dan ada keturunan Baba dan Nyonya Melaka, dia buat kuih. Dia buat kuih, dia buat kuih tradisional dia orang warna biru. Biru mesti ada, pokok telang mesti ada. Lepas tu dekat market ada juga pokok kuih warna biru, blue pea cake. Nampak tak, dia attract. Dia attract. So dekat pasar malam air apa warna biru tu, sky juice. Apa nak sky juice? Sky juice okey. Daripada langit ke? Tak, itu nama dia saja. Tapi dia dapat biru daripada bunga telang, lepas tu dia campur dengan sikit lemon. Nampak tak? So lepas tu kita buat bedak sejuk warna biru pula. Pagi-pagi ni Abang Ed ni bercerita mengenai pokok-pokok yang boleh buat kuih dengan gambar kuih, nasi kerabu. Bagi saya lapar lah Abang Ed. Air teh blue pea tea. Jadi tanaman-tanaman ni semua ada dekat kawasan rumah kita. Terutamanya pada generasi muda dan kita tahu kan signature ke negeri Kelantan. Saya bukan orang Kelantan, tapi saya suka makan nasi kerabu. Signature dia mesti ada nasi kerabu. Nasi kerabu tu kalau boleh dia mesti warna biru. So tapi memang betul. Macam pokok bunga telang ni pun kalau waktu sekarang ni dah kalau dulu saya rasa mungkin susah untuk orang jumpa pokok bunga telang ni. Tapi sekarang ni dah banyak dah orang mula tanam dengan pokok bunga telang ni. Saya pernah mencadangkan pada kawan-kawan saya di negeri Kelantan, so why not you all perbanyakkan tanam pokok bunga telang ni di merata. Sebab apa? Kita nakkan generasi muda tahu, generasi muda terutamanya di Kelantan tahu inilah tanaman yang digunakan untuk membuat makanan signature yang terkenal di Kelantan, iaitu nasi kerabu. Nasi kerabu ni mana tahu dah, bukan memang nasi kerabu Kelantan. Nasi kerabu memang sedap. Okey. Nanti mana tu kita nak buat inovasi. Mungkin tadi semudah bedak sejuk. Okey, pemarian. Kalau pemarian kita pergi dekat kedai-kedai, you tengok ink. Kalau you tengok ink untuk digunakan untuk buat kek, dia akan tulis ink apa tau? Dia tulis edible ink. Edible ink. Dekat banyakkannya dekat saya pun pernah tengok, saya pernah surf, saya tulis edible ink. Rupanya edible ink ni bukan sekadar digunakan untuk makanan, tapi edible ink ni digunakan untuk print kertas pun ada. Untuk printing pun ada edible ink. Okey, sebab apa? Dengan harapan lepas kertas tu di print, kertas tu boleh makan. Tapi okey, tak apa. Tapi edible ink tu datang daripada mana? Edible of course daripada pokok tanaman. Yang kita boleh consume. Itu kat sini yang kita nak tekan kat sini. Lepas tu keunikan tanaman ni ada kat sekeliling kita ni, memang kita pun terkejut. Yang paling orang kata, yang paling kita rasa seronok adalah kita dapat menikmati bahawa tanaman-tanaman yang kita kat Sembalaman ni ada di sekeliling rumah aku, ada sekeliling lamanku. Itu yang kita nak. Jadi kita kesedaran kena ada. Kesedaran tu kena ada. Itu yang keunikannya. So buatlah kek warna biru ataupun buatlah nasi warna biru ataupun apa-apa tanaman warna biru yang boleh menarik minat. Okey, tapi gunakan pokok telang, jangan gunakan watercolor pula, bahaya. Alright. Okay. So ini common. Ini memang kita dah share minggu lepas. Tanaman salah satu pokok wangi, aromaterapi. Dan ini juga bagai tanaman yang dalam unsur klorofil, iaitu dia banyak warna hijau. Iaitu tak lain tak bukan, tanaman ni memang hijau ni banyak. Okey, Pemariam, hijau ni pewarna daripada hijau ni sangat banyak sebenarnya. Tapi saya cerita pasal pewarna daripada hijau ni daripada laman kita. Takkan laman kita dah cakap kan, semudah tanam daun pandan adalah kat rumah kita kan. So ruang pandan pun kita ada, kita boleh racik-racikkan, kita buat rebus ke apa, kita boleh menjadikan sebut warna pandan. Dan nama yang sama dia kita boleh jadikan sebagai pewarna nasi hijau, nasi kukus, air hijau. Kadang-kadang air katira pun yang terkenal dekat Johor pun dengannya ada gunakan warna pandan. So dia boleh bantu merangsang memori. Of course pewarna semua jadi. Pokok daun pandan ni dia boleh merangsang memori. Pewarna semua jadi. Aromaterapi, minyak pati untuk kesuburan rambut, antioksidan, anti stres, anti kanser dan macam-macam lagi tanaman daun pandan yang ada dekat rumah kita. Yang ada dekat
kita nyediakan ni. Yang ada kat kita punya office, yang ada kat belakang rumah saya tu. Okey, itulah kehebatan Inul Pandan, dan dia juga memberikan kata pewarna semua jadi, dan kita buat pula bedak sejuk warna hijau. Tadi kuning ni hijau pula. Tadi kuning ni hijau, attract. Lepas tu nasi. Okey, so ni pula ni Vitex Trifolia, pokok lemuni. Pokok lemuni ni saya pernah makan nasi lemuni. Nasi lemuni ni memang terkenal dekat utara. Saya makan nasi lemuni dekat Taman Herba Bertam di Pulau Pinang lah. Taman Herba Bertam tu dibangunkan oleh Jabatan Pertanian dan dengan kerjasama Kementerian Pertanian. Contoh boleh pergi. Okey, macam-macam. Dia ada taman wangian, dia ada tanaman herba, dia ada tanaman pewarna, semua ada. So pokok lemuni menghasilkan nasi warna kelabu. Bukan kerabu nasi kelabu, silver grey rice. Okay. So tanaman lemuni. So lemuni biasanya dia akan memberikan elemen yang warna kelabu, grey. So dia tanaman dia banyak khasiat dia kan, buat kita perasan kan. So lemuni ni pula dia boleh anti stres dan juga boleh membantu tanaman lemuni ni boleh membantu menghalau nyamuk. Oh, unik. Sangat unik. Bila kita dah tahu berfungsi buat tanaman kita. Bukan sekadar dia bagi kita, dia bagi satu benda yang orang kata boleh buat makan, boleh jadikan ni sebagai tanaman dekat rumah. Tapi ada juga benda-benda lain macam tadi basmi nyamuk yang kita mungkin tak sedar lah Abang Ed. Memang betul lah Abang Ed. Memang setiap sembang laman ni memberi saya pun sama-sama belajar dengan anda. Bukan anda saya belajar dengan Abang Ed, saya pun belajar dengan Abang Ed. Sebab bila sebut pokok lemuni ni, setahu saya tahu pokok tersebut memang boleh buat makanan lah. Memang boleh buat nasi. Dan tapi bila dekat sini Abang Ed tunjukkan dekat slide ni ada untuk basmi nyamuk. Mak ni lepas ni bolehlah nak tanam balik lah pokok lemuni kat belakang rumah. Itulah keunikan sembang laman kita, Puan Mariam. Walaupun kita tajuk tu kita bincangkan base berdasarkan kepada permintaan kan, tapi kita cuba olahkan lebih. Kita cuba share, saya cuba share lebih. Apa sharing is caring. So topik-topik lain pun kita akan buat benda yang sama insya-Allah. Kita akan share bukan sekadar pakai macam contoh lemuni macam you cakap tadi, bukan sekadar pewarna kelabu, untuk warna kelabu, warna grey, tapi sebagai untuk untuk membasmi nyamuk. Okey. So dia ada aroma dia. Okey, ini warna merah. Okey, warna merah biasanya kita ada menggunakan beetroot. Okey, kadang ada menggunakan pelbagai lah tanaman-tanaman yang menghasilkan warna merah, ada juga menggunakan strawberry. Okey, tapi ini yang saya cerita dekat laman kita semudah kita tanam pokok roselle. Pokok roselle ni ataupun hibiscus sabdariffa, dia satu keluarga dengan bunga raya lah. Bunga raya tu keluarga dengan bendi. Okey, roselle sekarang ni kaya dengan vitamin C. Okey, so kadang-kadang kita dah tanam pokok roselle, kita kadang panik bila dah keluar buah dia, kita tak nak buat apa. Petik, kita basuhkan buah tu, kita boleh blendkan benda tu. So warna semua jadi ke arah lebih pada warna merah. Okey, warna merah kita dah belajarkan kat flavonoid ada, kat carotenoid ada, dekat betadine pun ada kan. Okay. So dia membantu dalam digestion system, iaitu proses pencernaan kita, dan bokah boleh buat minyak pati dan membantu mengatasi tekanan darah tinggi, dan antioksidan juga anti stres. Dia boleh buat sirap, dia boleh buat cake red velvet, dia boleh buat macam-macam. Semua benda boleh buat. Pagi-pagi ni siapa yang belum sarapan, bolehlah try air roselle. Pagi ni memang mencabar iman saya dengan slide-slide Abang Ed. Daripada tadi Abang Ed tunjuk nasi kelabu, lepas tu dengan air, dengan kuih, lepas tu ni dah sampai dekat kek dah. So juice. Apa yang bestnya Puan Mariam, kita dapat gunakan tanaman-tanaman yang ada di laman kita, di sekeliling kita. Macam cakap tadi, kita kena hargai tanaman-tanaman tersebut. Dia berikan kita potensi yang sangat besar pada kita. Bukan sekadar pewarna, menjadi macam-macam. Betul, inilah yang dikatakan bila kita berbudi kepada tanah, yang apa tumbuh-tumbuhan yang Allah bagikan yang semula jadi, sebenarnya sebalik daripada orang kata tanaman yang ada dekat rumah, yang kita tanam, yang kita berbudi pada tanah kita, inilah hasilnya. Sebalik daripada inilah hasilnya. Kenapa warna dia warna merah? Sebab yang macam Abang Ed kata tadi, dia banyak benda, dia dalam sentimen laman ni yang saya nampak tengok macam ni, dia kata membantu atasi tekanan darah tinggi.
Yang mungkin ramai kat luar sana, macam hari minggu yang sebelumnya Abang berkongsikan tentang daun kesum tersebut yang tentang tekanan darah rendah. Ramai yang orang kata dapat satu ilmu yang baik daripada Abang Ed, dan mereka sendiri akan kata insya-Allah mereka akan cuba benda tu. Macam hari ada yang dah cuba dah, Abang Mariam. Kata terima kasih. Memang macam cakap, benda ni kita hanya berusaha. So selebihnya Allah membantu kita. Jangan lupa baca bismillah. Ya Allah Tuhanku, bantulah diriku. Ada yang dah mencuba, alhamdulillah. Kita pun macam saya nak cakap, Abang Ed nak cerita pun base pada pengalaman Abang Ed, perkongsian kita punya hands-on training. Kita bukan sembang kosong kat sini. InsyaAllah. Sebab selalunya bila sebut pasal rozal ni kan Abang Ed kan, memang sinonimnya rozal ni, bunga rozal ni dengan antioksidan. Bila orang kata kalau selalu minum, selalu amalkan, nanti nampak muda jelita. Abang Ed. Tapi pagi ni Abang Ed kongsi pula, dia sebenarnya ada boleh membantu atasi tekanan darah tinggi. Tak adalah sebenarnya di sini apa yang Abang Ed cuba katakan, kalau you all minum, amalkan benda macam ni lah, sebab dia ada vitamin C yang tinggi sebenarnya dekat dalam bunga rozal ni. So lepas ni Mariam, kita boleh buat minyak bedak sejuk warna merah. Kita dah 3 bedak sejuk dah. Saya hafal ni tadi. Tadi kuning, lepas tu hijau, dan sekarang merah. Saya suka. Lepas tu roti jala, kalau Johor panggil roti kirai. Roti jala kan. Roti jala warna merah, warna biru, warna kuning, warna hijau. Bukan sekadar pewarna saja. Roti jala warna hijau rasa pandan. Roti jala warna merah rasa rozal. Sedapnya di pagi hari, insyaAllah. Abang Ed ni memang kacau iman dah ni. Okay. Alright. So, ini memang common. Warna coklat. Warna coklat memang kegemaran kita, kegemaran generasi muda, anak-anak kita. Okay. So, warna coklat ni pula, okay. Cuma warna koko ni, pokok koko ni memang kalau kita kawasan perumahan yang kecil, duduk balkoni, jangan tanam kat rumah. Pokok ni dia tak besar sangat pun. Tapi kita bertanam kat komuniti kita, kat kebun komuniti, kat kawasan kejiran kita boleh tanam. Okey. Saya memang ada simbolik dengan pokok koko ni. Lepas tu bila saya minum koko, saya akan teringat masa saya suatu ketika zaman saya sekolah dulu. Okey. Salah satu saya dulu sekolah dekat sekolah menengah vokasi pertanian, saya promote sikit Sekolah menengah vokasi pertanian Rembau. Okey. So masa kerja khusus kat tahun 94, masa kerja khusus kami tu kami ada amali memproses koko. Lepas tu saya boleh cerita pasal koko. Okey, pertama sekali saya akan cakap koko ni fungsi dia memberikan tenaga, of course, energy. Okey, re-energizekan kita. So pewarna semua jadi. Banyak dah Mariam tanaman koko. Lepas ni kita buat nasi lemak koko, bedak sejuk warna koko pula. So dia anti-aging, anti penuaan, dan dia proses pencernaan, membantu mengatasi makanan darah tinggi, dan juga dia membaiki stamina. Okey. Kalau tengok ini pokok koko. Okey, pokok koko, alright. So buah dia, nampak tak, buah dia warna orange. So dia bila pecahkan buah tu warna orange, tu gambar tengah tu kan. So dia ada macam biji-biji. So biji-biji tu kalau saya pernah makan terus. Biji-biji tu dia rasa masam-masam sikit. Okey. So biji-biji tu dia yang putih tu isi dia tu. Macam contoh kita macam makan manggis ada biji kan. Dia rasa macam manggis sikit. Putih tu adalah isi dia. Jadi kita kena buat fermentation. Fermentation tu maksudnya penampaian, dia ada kotak khas. Kita buat penampaian, kita buat elemen penampaian, lepas penampaian seminggu 2 minggu lepas tu kita kena buat pengeringan. Baru kita akan jumpa bergambar ketiga tu biji koko, nampak tak? Biji koko. Biji koko tu memang dia akan kita hancurkan, kita akan dapatkan serbuk warna coklat. Nampak jadi, tak? Apa yang Abang Ed terangkan dekat sini bukanlah mudah ya. Nak dapatkan sebab itulah harga koko pun bukanlah murah ya. Tapi kita kadang-kadang makanan-makanan yang berunsurkan terus daripada semula jadi atau organik ni ataupun less chemical ni memang agak harga dia agak tinggi. Tapi kita membayar dengan harga, orang kata dengan kalau membeli tapi menang memakai. So maksudnya kita beli dengan tak ada unsur-unsur sintetik, tak ada unsur chemical. Kita totally dapat dia punya khasiat yang original daripada tanaman tersebut. Tapi itulah dia. Kalau nak tengok warna koko, dengan warna koko ni kita boleh buat apa? Kita boleh buat Milo, kita boleh buat kek coklat, bedak sejuk warna coklat, apa lagi? Nasi coklat, atau buat anything. Nampak tak? Jadi semuanya pewarna-pewarna ni berada dekat kawasan rumah kita, dekat laman kita, kecuali pokok koko. Pokok koko ni jangan tanam kat rumah, dia besar. Okey, tanam dekat kawasan kejiran kita.
Okey, dekat kawasan kompang-kompang yang kosong. Takat pokok dulu tu tak ada masalah. Okey, saya pun dah tanam pokok koko dekat tempat kerja lama saya. Okey. Betul. So itu kita dah baca pelbagai jenis warna. Okey, akhir sekali saya nak beritahu kat sini adalah kita kena appreciate tanaman-tanaman yang ada dekat rumah kita. Iaitu ini saya punya harapan, iaitu terokai fungsi setiap tanaman yang ada di laman kita. Kita dengan itu kita dapat menghargai keunikan dan kelebihan tanaman tersebut. Bila tanaman kita tahu tanaman tersebut boleh menjadikan impact yang baik pada kita, kita akan menjaga tanaman tersebut. Kita akan appreciate, kita akan sentiasa memastikan tanaman kita berada dalam keadaan sihat dan segar. Itu kata-kata daripada saya. Okey. Dan itulah kita pun dah belajar jenis-jenis tanaman yang boleh menghasilkan pewarna semua jadi yang ada di sekeliling kita, dan saya harap kita dapat dengan perkongsian sembang laman kita kali ini kita dapat memberikan satu informasi kepada peminat-peminat laman, peminat-peminat impiana dan peminat-peminat yang berada di seluruh negara kita yang dah berlaman, teruskan berlaman. So anda kena tahu apakah khasiat tanaman yang ada di rumah anda selain daripada membersihkan udara, memberikan oksigen sebagai sumber makanan. Dia ada aromaterapi, dia ada pelbagai lagi fungsi tanaman-tanaman yang ada di laman kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab apa kita pun tak sedar. Macam tadi saya kata, kita tak sedar sebenarnya pokok yang ada dekat laman rumah kita tu sebenarnya macam-macam boleh buat. Macam hari ni 1001 benda yang saya dapat dan saya sangat menarik, dan saya rasa anda kat luar sana pun dah mula rasa nak menggunakan pewarna-pewarna semula jadi. Macam mana ada di kawasan rumah kita? Yang ada kat kawasan rumah kita. Macam itulah yang paling common sekali, macam Abang Ed kata tadi, pokok pandan. Yang sememangnya confirm ada dekat rumah. Saya pasti. Confirm ada. So jadi Abang Ed, saya pagi ni memang seronok sangat sebab dan saya punya perut pun dah bunyi-bunyi, dah kukar-kukar kan dengan makanan-makanan yang Abang Ed tunjuk tu sebenarnya. Tapi ada sebelum saya tinggalkan mereka semua ni Abang Ed, kita akhirkan kita punya sembang laman kita. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua dekat luar sana yang sentiasa menyokong sembang laman Impiana bersama Abang Ed. Okey, Abang Ed sebenarnya akan kongsikan banyak lagi topik-topik menarik tentang laman, dan anda boleh orang kata kongsikan ataupun bertanya topik apa yang anda inginkan Abang Ed kupas. InsyaAllah Abang Ed akan berkongsi pada setiap hari Sabtu jam 11 pagi. Tunggu ramai-ramai dekat depan YouTube Impiana TV dan juga Facebook Live Impiana. InsyaAllah akan nampak Abang Ed bercerita tentang laman kepada anda. Okey Abang Ed, sebelum kita akhirkan kita punya sembang laman pagi ni, mungkin Abang Ed boleh kata-kata penutup kepada followers Impiana kat luar sana. Okey, saya berharap agar setiap perkongsian yang kita dah kongsikan dalam sembang laman dan juga termasuk perkongsian pada hari ini dapat bermanfaat kepada anda semua dan dapat dipraktikkan kepada diri kita sendiri. Dan kita kena ingat tanaman ini merupakan satu anugerah yang diberikan kepada kita untuk kita menjaganya dengan elok, dan kita kena ingat berbagai fungsi tanaman, dan dengan bersyukur tanam kita dapat memberikan amal jariah, sedekah jariah, dan juga dapat menyiapkan tubuh badan kita. Saya inginlah tanaman anda dan saya ingat laman anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Abang Ed. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalam. Bye. Bye.